Melaka, saya Muhammad Syahrizal bin Muhammad Sulaiman, nombor metrik 295816. Saya akan membentangkan pengenalan pada tajuk kumpulan kami, iaitu pengurusan sumber manusia di dalam organisasi media. Pengenalan dalam kehidupan sosial masyarakat dapat kita jelaskan bahawa pengurusan merupakan elemen yang penting, khususnya di dalam organisasi. Menerusi Putera Rasmi Perdana Menteri 2021 menyatakan bahawa pengurusan sumber manusia merupakan salah satu proses yang sering berhubung dan juga saling mempunyai kebergantungan untuk mencapai matlamat organisasi. Jadikan sesebuah pengurusan sumber manusia mencapai keberkesanan di tahap yang paling maksimum di dalam sesebuah organisasi, ianya perlulah bermula daripada pembangunan dan juga penyediaan pelan sumber manusia yang baik untuk mendapat kebaikan dan juga manfaat terhadap pengurusan untuk menjamin kepada masa hadapan sesebuah organisasi. Berikut adalah 5 komponen sumber manusia sektor awam. Yang pertama, penetapan hala tuju organisasi. Yang kedua, menetapkan matlamat untuk jangka masa panjang. Yang ketiga, mengambil kira faktor dalaman dan juga luaran. Yang keempat, menentukan dan juga melaksanakan strategi. Yang terakhir, mengukur serta menentukan pencapaian. Berikut adalah carta model pengurusan strategik sektor awam berdasarkan model PDCA ataupun Plan, Doing, Check, Acting. Yang pertama, perancangan dan formulasi. Ia terdiri daripada penetapan hala tuju strategi agensi, penentuan isu-isu strategik, penentuan tindakan-tindakan strategik, penyediaan dokumen plan dan strategik. Yang kedua, pelaksanaan. Ini merangkumi program kesedaran, plan operasi, peruntukan sumber-sumber, penyediaan ekosistem yang menyokong serta pengurusan perubahan. Yang ketiga, pemantauan dan pengukuran prestasi. Ia terdiri daripada mekanisme pemantauan, mekanisme pengukuran, laporan pemantauan dan pencapaian, kajian semula program dan kajian impact program. Yang keempat, penilaian dan semakan semula, yang terdiri daripada menilai pencapaian, menilai keberkesanan, penambahbaikan, berterusan dan kajian semula plan strategik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Uzaini bin Baharin, nombor metrik 295768. Saya akan menerangkan pengenalan jabatan yang dipilih oleh Polis Diraja Malaysia. Sedia maklum, tugas kepolisan bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka bagi kepada berdasarkan undang-undang syariah, diketuai oleh Temenggung dan Hulu Balang terpilih. Pada tahun 1807, Piagam Keadilan di Negeri Pulau Pinang. Sejarah PDRM. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Pada tahun 1874, bermulanya sistem residen Inggeris di Tanah Melayu yang diketuai oleh Negeri Perak. Pada tahun 1892, gagasan negeri-negeri Melayu bersekutu dibentuk menjadi persekutuan. Pada tahun 1986, pasukan polis di negeri-negeri terlibat telah disatukan. Pasukan polis, pasukan kastam, Jabatan Ukur dan juga pasukan pertahanan pada ketika itu diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan pusat yang telah bertapak di Kuala Lumpur dan ianya telah termaktub mengikut Perlembagaan Negeri Melayu Bersekutu. Setiap negeri, iaitu Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Perak, yang diketuai oleh Ketua Polis Negeri. Individu yang pertama yang dilantik sebagai Pesuruhjaya Polis Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ialah Kapten A.C. Shear yang merupakan penguasa polis di Negeri Selangor. Pesuruhjaya Polis Negeri-Negeri Melayu Bersekutu bertanggungjawab terhadap pentadbiran ini juga untuk mengawasi pasukan polis, namun ianya adalah di bawah kawalan dan juga melalui arahan daripada Ketua Setiausaha Negeri-Negeri Melayu Bersatu. Bagi sejarah PDRM, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Shear dilihat telah membawa perubahan yang besar terhadap pasukan polis dan pembangunan tersebut yang adalah amat menggalakkan. Antara langkah perubahan yang dijalankan oleh Kapten A.C. Shear, memindahkan ibu pejabat polis di Kelang ke Kuala Lumpur yang sekarang dikenali sebagai Pejabat Polis Bukit Aman Kuala Lumpur, menggegarkan Bluff Road Hill sebagai pusat pentadbiran polis negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jawatan Shear telah digantikan oleh Christian Weger
Beliau juga telah meneruskan usaha perubahan ke atas pasukan polis seperti memperkenalkan pakaian seragam yang berwarna biru kepada polis, dan pasukan polis setiap negeri adalah dibezakan melalui bentuk butang dan juga lencana pada seragam anggota. Membuat penyusunan semula pasukan dan pentadbiran polis di Perak yang diketuai oleh Polis Berpangkat Timbalan Pesuruhjaya Polis. Mengambil alih pasukan SING di Perak dan menukarkan mereka kepada Malay State Guide, diberi tugas ketenteraan. Kontingen Perak mempunyai seramai 842 anggota dan 15 pegawai daripada Eropah, 472 pegawai yang terdiri daripada SING dan Patan, 14 orderly serta 302 orang pegawai berpangkat rendah dan juga konstabel Melayu. Pesuruhjaya Polis yang seterusnya, HL Talbot, dilantik pada tahun 1903. Beliau turut melakukan beberapa perubahan seperti berikut. Pasukan polis negeri-negeri Melayu bersekutu telah diletakkan di bawah bidang kuasa dan kawalan pesuruhan polis. Menyusun kuasa di peringkat negeri dan di peringkat pusat dengan berkuat kuasanya Police Force Enactment 1903. Pusat polis atau depot telah diwujudkan di pekarangan Bloodroof pada bulan Oktober 1903 dan menggalakkan penyertaan kaum Melayu di dalam pasukan polis menggunakan perkataan nilai taat setia kepada raja yang telah disematkan di dalam kehidupan kaum Melayu. Melantik Raja Alang Iskandar, putra Sultan Idris dari negeri Perak, telah dilantik sebagai penolong Pesuruhjaya pada 1 Ogos 1905 yang mendapat persetujuan daripada Paduka Sultan Perak. Sejarah PDRM melalui Malayanisasi. Malayanisasi pada tahun 1956. Rancangan penggantian pegawai-pegawai Inggeris di sektor perkhidmatan awam di Persekutuan Tanah Melayu kepada pegawai-pegawai tempatan. Pada tahun 1953, dimulakan oleh WLR, Governor yang telah mengambil alih jawatan Pesuruhjaya Polis. Pada tahun 1953 juga, seramai 5 orang pegawai tempatan telah dilantik sebagai penguasa polis. 22 orang pegawai tempatan dilantik sebagai timbalan penguasa polis, iaitu jawatan baru di dalam pasukan polis. Pada tahun 1954, 2 pegawai tempatan dilantik sebagai timbalan ketua polis yang bernama Muhammad Saleh Ismail untuk negeri Negeri Sembilan dan Talib Isud untuk negeri Terengganu. Pada tahun 1957, hampir semua pentadbiran di Ibu Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah diambil alih oleh pegawai tempatan. Kerajaan Persekutuan telah mempertukarkan perbelanjaan sebanyak RM10 juta untuk bentuk ganti rugi dan ganjaran kepada pegawai-pegawai asing. Sejarah PDRM, penganugerahan Diraja 11 November 1961. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan panji-panji di Pusat Latihan Polis Jalan Geni, Kuala Lumpur. Pemberian panji-panji sebagai perakuan dan penghargaan ke atas sumbangan pasukan polis. Bagi menghargai kesetiaan dan semangat yang ditunjukkan oleh pasukan polis di dalam menjalankan tugas mereka untuk melindungi rakyat dan menjaga keselamatan negara sepanjang darurat selama 12 tahun. Pasukan polis yang memerangi pemberontakan Parti Komunis Malaya, iaitu dikenali dengan sebagai PKM, di samping kekurangan yang dihadapi oleh pasukan polis pada ketika itu, dan dengan dibantu oleh polis bantuan yang telah berjaya memerangi komunis di seluruh negara, berjaya membunuh seramai 5,792 komunis daripada jumlah keseluruhan 10,698 yang datang ke tanah Melayu. Seramai 1,346 anggota polis juga telah terkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Saya Muhammad Iman Kibul Nomor 13 dari Malaysia. Selanjutnya, salah pengurusan di Jabatan Polis Diraja Malaysia. Isu pengurusan sumber manusia di dalam PDRM terutama berkaitan dengan kegagalan menggunakan momentum, menonjolkan permasalahan dalam grooming, pendedahan dan pengagihan tugas, menekankan pentingnya pendekatan pengurusan sumber manusia yang tidak berteraskan sumber bagi kesinambungan dan keberhasilan organisasi kesinambungan organisasi. Isu kejutan dalam organisasi yang terkait dengan pelaksanaan pengurusan sumber manusia yang tidak sistematik menyebabkan ketidaksempurnaan dalam proses organisasi, sementara persaingan di antara anggota menciptakan kekurangan kepercayaan dalam suatu organisasi. Isu tidak kesediaan terhadap perubahan globalisasi di PDRM tercermin dalam pengaruh globalisasi yang pesat
dengan dampak yang melibatkan berbagai aspek termasuk pembangunan negara dan kes-kes jenayah yang berkait dengan politik. Contohnya, kes 1MDB menunjukkannya kompleksitas yang muncul dalam klasifikasi sebagai isu jenayah, menekankan perlunya penyelesaian pengurusan sumber manusia tidak menangani manusia untuk menangani isu-isu globalisasi yang muncul. PDRM memainkan peranan penting dengan menghadapi tekanan dalam memastikan keselamatan rakyat dan turut aktif membantu kerajaan dalam mengendalikan wabak COVID-19. 3 tahun lalu, keadaan mendadak wabak COVID-19 melanda negara menyentuh setiap aspek kehidupan, termasuk agensi awam seperti Jabatan Polis Diraja Malaysia. Pertukaran jabatan yang sering terjadi, terutama akibat persaraan pegawai polis, memberikan landasan bagi keperluan pertukaran jawatan yang pada gilirannya menciptakannya perubahan dalam dasar kepimpinan di dalam Jabatan Polis Diraja Malaysia. Pertukaran jawatan yang merupakan perubahan mikro memberikan dampak signifikan terhadap pengurusan di seluruh Jabatan Polis Diraja Malaysia PDRM dan sekaligus menghadapkan anggota PDRM dengan tantangan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya adalah Kim bin Muhammad Azizi, nombor matrik 9375. Hari ini saya akan menerangkan ringkasan analisis dan cadangan. Untuk ringkasan analisis, yang pertama adalah analisis isu. Analisis ini dia berdasarkan isu perancangan sumber manusia yang berlaku di Jabatan Polis Diraja Malaysia PDRM. Yang kedua adalah dari segi pengurusan sumber manusia. Menurut Muhammad Bustaman, pengurusan ini adalah proses sosial untuk mendapatkan kerjasama dan penarikan penglibatan warga kerja untuk mencapai matlamat sesuatu organisasi. Yang ketiga adalah definisi strategi. Strategi dia berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud seni kepimpinan atau bagaimana menjadi general yang efektif. Ini melibatkan pemilihan tindakan untuk mendapatkan respon terhadap lingkungan yang dinamik. Yang ketiga adalah pengurusan sumber manusia. Ia didefinisikan sebagai proses formulasi perancangan sumber manusia dan mencari alternatif agar perancangan tersebut dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Ini melibatkan analisis strategi dan implementasi sumber manusia. Yang keempat adalah isu PDRM. Isu yang muncul di PDRM adalah disebabkan oleh perancangan sumber manusia yang terlalu ketat dan faktor keperluan posisi pegawai serta perubahan pada tingkat organisasi. Yang keenam adalah kepimpinan. Kepimpinan yang kukuh akan melahirkan perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan perencanaan sumber manusia yang terkawal dalam organisasi. Yang terakhir adalah cabaran. Cabaran aktiviti serta organisasi, keterampilan, pengetahuan dan sikap anggota dalam organisasi yang menjadi pendorong keberkesanan pengurusan sumber manusia. Yang pertama adalah pendekatan pragmatik. Melalui pendekatan ini, perancangan sumber manusia dapat diwujudkan sebagai panduan untuk melaksanakan perancangan sumber manusia di Jabatan Polis PDRM. Yang kedua adalah kesepakatan. Kesepakatan adalah elemen penting dalam sesuatu organisasi untuk membentuk perancangan sumber manusia. Kesepakatan meliputi laporan semasa, keadaan peranan, fungsi dan pelibatan pegawai. Yang ketiga adalah penyampaian mandat. Pihak tertinggi di PDRM perlu menyampaikan mandat dengan jelas. Mandat tersebut harus berkisar dengan pengurusan sumber manusia dan meliputi pelaksanaan undang-undang, artikel perubahan, piagam peraturan dan keberhasilan jangka panjang. Yang keempat adalah mengenal pasti isu. Pihak PDRM harus mengenal pasti isu-isu yang terlibat pengurusan sumber manusia. Mereka perlu memberikan penekanan pada 5 elemen utama, iaitu kualiti perkhidmatan, servis kepada masyarakat, nilai-nilai organisasi, misi organisasi dan corak pengurusan. Yang terakhir adalah analisis ringkasan. Analisis ringkas ni perlu dilakukan terhadap isu yang berlaku dalam suatu organisasi dan merancang bentuk pengurusan sumber manusia yang lebih kukuh untuk membendung isu tersebut dengan lebih berkesan dari semasa ke semasa.
Salam sejahtera, nama saya Liu Hua Jian. Nombor metrik saya 296470. Saya ingin membentangkan kesimpulan Jabatan Polis Diraja Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan operasi jabatan di seluruh negara sejajar dengan fungsi dan peranannya. Ia juga menjaga undang-undang, perlindungan awam, mencegah dan mengesan jenayah serta memastikan keselamatan negara merupakan tanggungjawab utama Polis Diraja Malaysia. Selain daripada itu, tindakan Polis Diraja Malaysia memiliki kesan yang ketara terhadap kesejahteraan rakyat Malaysia dan fungsi sektor awam secara keseluruhan. Ia melalui penegakan undang-undang dan pencegahan jenayah, Polis Diraja Malaysia turut berperan dan dalam menjaga ketenangan masyarakat. Seterusnya, Polis Diraja Malaysia bertanggungjawab terutamanya dalam memastikan ketentraman dan undang-undang di seluruh negara. Ini juga melibatkan menjaga keselamatan semasa keadaan krisis, melindungi negara, infrastruktur penting dan warganya. Namun begitu, tanggungjawab Polis Diraja Malaysia juga termasuklah pencegahan dan penindakan jenayah, pengumpul bukti serta membantu individu yang salah ke pengadilan. Selain daripada itu, kepolisan komuniti dan interaksi masyarakat, Polis Diraja Malaysia mengutamakan dengan membina hubungan yang baik dengan masyarakat, menjalankan rondaan berkala dan bertindak balas terhadap isu yang timbul daripada masyarakat untuk meningkatkan rasa selamat dan keamanan. Peningkatan profesionalisme dan kecepatan untuk memastikan kerjanya terlatih, dilengkapi dan bermotivasi. Polis Diraja Malaysia berusaha menggalakkan profesionalisme dan kecekapan dalam operasinya. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Fungsi dan tanggungjawab Polis Diraja Malaysia selaras dengan objektif nasional Kerajaan Malaysia yang bertujuan menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara melalui beberapa aspek undang-undang, keselamatan masyarakat dan tindakan efektif dalam menangani isu-isu yang timbul. Jabatan Polis Diraja Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan operasi di seluruh negara bergerak seiring dengan fungsi dan peranan yang ditetapkan, menjadikannya elemen kunci dalam pemeliharaan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Selain daripada itu, hubungan manusia dalam pengurusan sumber manusia amalan penting dan memiliki kaitan yang erat dengan hubungan manusia dalam pentadbiran organisasi. Pentingnya hubungan ini terletak pada pemeliharaan elemen-elemen dan amalan pengurusan serta pencegahan konflik dalam organisasi untuk memastikan keberkesanan jangkaan panjang. Asas teori hubungan manusia dalam pentadbiran menunjukkan kualiti hubungan manusia di tempat kerja. Kualiti hubungan ini tidak hanya mempengaruhi kesuasanaan kerja individu tetapi juga menciptakan suasana kerja yang selesa untuk penjawat awam pada jangka masa yang panjang.